Kamarudin Idris, FOMO. Okay, right. Terima kasih kepada anda yang komen. PG Muhtar, Steady Boss. Okay, Azhari Rahmat, FOMO. Amirul Shah Zakaria, FOMO. Okay, right. Terima kasih kepada anda yang respon. Saya sukalah anda yang respon ni. Anda memang sporting dan memberikan support kepada live saya. Sebab tak best tau buat live cakap sorang-sorang depan kamera. Tapi disebabkan anda komen ni, saya rasa ada teman lah. Okay, terima kasih banyak. Okay, right. So, FOMO yes, mati hidup semula, fear of missing out. Inilah masalah ataupun kesilapan yang dilakukan oleh ramai pelabur retail ataupun pelabur amateur di luar sana. Okay, iaitu fear of missing out. Apa maksud fear of missing out? Adalah maksudnya takut ketinggalan. Takut tertinggal. Jadi ramai orang bila dia dengar tentang sesuatu peluang pelaburan, mereka ni tak tahu apa, tak belajar apa-apa, tak mendalami dan tak tahu risiko apa yang ada. Mereka ni terus join je tanpa fikir apa-apa. Yang penting dapat grab the opportunity yang ketika orang gembar-gembor dekat luar sana. Okay, itulah masalah ramai orang dalam dunia pelaburan. Okay, ketika orang cakap, jomlah melabur dalam peluang pelaburan tu, ni terbaik ni. So dia pun terus pergi ikut. Sebab ada orang cakap kan, lepas tu dia dengar ramai orang cakap, lepas tu dia pergi ikut. Jadi dia tak belajar, dia tak nak belajar, dia cuma ikut-ikut orang sahaja. Okay, supaya dia tidak tertinggal, dia ikutlah sebab orang kata bagus, dia pun ikut. Okay, jadi inilah masalah bila kita tidak mempunyai ilmu tentang dunia pelaburan. Kita tak berikan masa kepada diri kita untuk faham pelaburan yang kita lakukan. Kita tak belajar, kita tak membaca. Alright, dan kita tidak mengambil berat tentang pelaburan yang kita lakukan. Okay? Jadi FOMO ni adalah sikap. Okay? Dia melibatkan sikap. Okay? Jadi sikap ni kita kena buang dalam diri kita. Bila kita nak buat apa-apa pelaburan, pastikan kita berada dalam keadaan yang tenang. Okay? Dalam keadaan yang tidak dipaksa-paksa. Alright? Dan kita dah faham dah apa yang kita laburkan. Okay? Sebab tu satu tips bagaimana caranya untuk kita elakkan FOMO. So saya nak share dengan anda bonus malam ni, boleh tak? Saya nak share dengan anda bagaimana kita nak elakkan FOMO tu. No fear No fear. Jasafin jalani no fear. Okay, alright. Ataupun fearless macam mana kita nak elakkan FOMO? Siapa nak belajar malam ni? Saya nak share kepada anda. Tak ada orang yang nak? Tak ada Okay, right. Ada tak? Cuba komen sikit. Nak dekat ruangan komen. Macam mana nak elakkan FOMO? Okay. Jawapannya adalah macam mana cara kita nak elakkan FOMO adalah dengan kita tuliskan sebab-sebab kenapa kita nak melabur dalam pelaburan tersebut. Kita kena ada senarai. Nombor 1, apa sebabnya? Nombor 2, apa sebabnya? Nombor 3, apa sebabnya? Kita buat senarai tersebut. Dan senarai tersebut kita kena explain kepada diri kita dulu. Dan juga kita explain kepada orang. Okay, apabila kita berupaya untuk explain kenapa kita buat keputusan pelaburan, sesuatu keputusan untuk melabur, okay, jawapannya kita akan lebih jelas dengan tindakan kita. Masalah ramai orang, kalau saya tanya Tuan Nizam, saya melabur dalam pelaburan A lah, bagus ke tak? Bila dia tanya soalan tu, saya akan tanya balik, kenapa awak melabur dalam A tu? Cuba awak bagi sebab-sebab, 3 sebab anda. Okay, 3 sebab awak melabur dalam pelaburan tersebut. Tak boleh nak jawab. Saya pun tak tahulah, saya main labur je. Itu masalahnya. Okay, jadi bila anda tidak ada sebab-sebab anda, maka anda tidak akan dapat melabur dengan tenang. Okay, anda sentiasa risau, sentiasa takut. Okay, dan anda tak pernah dapat keuntungan yang anda idamkan dalam pelaburan yang anda buat. Okay, sebab itulah dalam pelaburan ni, kalau kita nak buat, sangat penting untuk kita dibimbing. Kita ada dalam circle. Okay, kita masuk dalam circle pelabur-pelabur yang nak berjaya. Okay, dan kita akan berada dalam satu grup yang orang yang boleh bimbing kita dalam pelaburan yang kita nak lakukan. Itu sangat penting. Itulah caranya untuk kita shortcut daripada tersilap
langkah dalam pelaburan apabila kita berada dalam circle yang betul. Jadi kita dapat information yang membantu kita untuk melabur dengan lebih tenang lagi lah. Okay, right. So that's the way macam mana caranya untuk kita elakkan FOMO. Jadi lepas ni kalau anda nak melabur dalam apa saja pelaburan termasuk dalam private mandate, anda senaraikan sebab-sebab anda. Apa sebab anda nak melabur dalam private mandate? Tuliskan sebab-sebab anda, alright, dan nyatakan. Cuba sebut. Okay, sebagai contoh saya nak share dengan anda kenapa saya memilih untuk melabur dalam private mandate. Boleh saya share? Ni lama sikit lah kita live malam ni, boleh? Okay, kenapa saya pilih melabur dalam private mandate? Okay, nombor satu, sebab saya boleh diversify pelaburan saya. Okay, saya melabur dalam saham, saya melabur dalam hartanah dan saya boleh juga melabur dalam private mandate. Jadi saya dah ada diversification kat situ. Okay, so saya memang nak diversify pada tahun 2021. Okay, terima kasih Zukurnain Suhaimi senaraikan sebab-sebab nak melabur. Okay, alright. Yang kedua adalah kenapa saya melabur dalam private mandate, sebab ianya mudah untuk dilakukan. Okay, kalau melabur sendiri, kita kena buat kajian saham, kita kena monitor saham kita. Lepas tu bila kita beli saham, harga saham tu jatuh, kita rasa risau, rasa stres. Kita dah tak boleh nak buat apa sepanjang hari. Tu ramai orang hadapi stres macam tu lah bila melabur tanpa trading plan. Tapi dengan pelaburan melalui private mandate, kita tak payah nak risau semua tu. Sebab tugas tersebut kita serahkan kepada licensed fund manager untuk tolong buat untuk kita. Jadi kerja kita buat apa? Goyang kaki je lah. Just goyang kaki, melabur, sediakan modal, masuk dalam account private mandate, tak payah buat apa. Kita just monitor from time to time kalau kita nak tengok apa yang berlaku kepada capital kita. Okay, jadi sangat mudah untuk kita melabur dalam private mandate. Okay, yang ketiga, apakah sebab saya melabur dalam private mandate? Jawapannya adalah sebab pelaburan dalam private mandate yang kita perkatakan ni adalah sesuatu medium pelaburan yang sah di sisi undang-undang Malaysia dan juga patuh syariah. Jadi kalau dia sah, boleh buat dan juga patuh syariah pula, dan boleh mendatangkan keuntungan kalau buat dengan cara yang betul, maka inilah peluang pelaburan. Namanya mudah pula tu untuk dilakukan. Boleh buat secara online pula tu. Jadi itulah antara 3 sebab yang saya boleh share dengan anda kenapa saya melabur dalam private mandate. Jadi saya rasa saya jelas dengan keputusan saya. Dan bukan orang cakap saya nak melabur dalam sesuatu medium pelaburan, contohnya nak melabur saham sebab boleh untung besar. Itu masalah. Anda pun tak tahu boleh untung besar ke tak. Orang lain boleh untung besar, anda belum tentu lagi. Jadi anda jangan letak sesuatu benda yang anda tidak pasti. Tetapi sebab anda tu adalah memang jelas benda tu apa yang anda perlukan. Macam saya cakap, contoh saya nak diversify, itu memang sebab saya. Lepas tu saya nak cari pelaburan yang mudah. Memang mudah pun melabur dalam private mandate. Tekan dah siap dah akaun kita kan. Dan yang ketiga adalah, apa yang ketiga tadi saya cakap? Yang ketiga apa Ingat tak saya sebut apa? Apa sebab saya melabur dalam private mandate? Dah terlupa lah pula saya. 3 adalah sebabnya diversification. Lepas tu saya nak mudah. Dan juga penisah di sisi undang-undang Malaysia dan juga patuh syariah. Tu dia. Alright, so itulah sebab-sebabnya. Kalau kita ada sebab-sebab untuk kita melabur ni, kita yakin untuk melabur. Jadi orang lain cakap apa pun, kita dah tak risau lagi. Betul tu, Nordin Nafiah, sah dan patuh syariah. Jadi Alhamdulillah. Alright, so inilah antara tips yang saya dapat kongsikan kepada anda malam ni. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton secara live. Saya harap adalah sedikit ilmu dan manfaat yang saya kongsikan kepada anda. Alright, dan saya harap ianya membantu anda untuk mengenali dunia private mandate, pelaburan melalui private mandate. Dan insyaAllah esok kita akan ada sesi autopilot investment webinar, dan secara live juga saya akan demo kepada anda bagaimana caranya nak buka account private mandate. Right, dan step by step saya akan tunjuk kepada anda. So rugi sangat kalau anda tak follow saya dalam autopilot investment webinar esok. Alright, so saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Saya nak kena tidur awal sebab esok saya nak bangun awal dan prepare for my session untuk autopilot investment webinar. So kita jumpa esok. Kalau anda akan jumpa saya dalam autopilot investment webinar esok, anda komen API. Cuba komen API dekat ruangan komen.
Okay, kalau saya anda komen, maksudnya anda akan bersama saya dalam Autopilot Investment Webinar esok. Okay, alright, so saya harap saya dapat berjumpa dengan anda. Alright, dan kita akan go to the next level dalam dunia pelaburan di dalam community Invest for Me dan juga Autopilot Investment. Okay, alright, Ika Ahmad API, terima kasih kerana komen. Gaya terima API. Okay, so pastikan get ready ya. So siapkan buku nota anda. Okay, buku nota anda dan pen. Okay, untuk mencatat nota apa yang kita belajar esok. Ada banyak benda yang kita akan belajar. Alright, dan hopefully ada manfaat perkongsian saya untuk anda semua. Okay, so sekian saja daripada saya pada malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton. Mohon maaf sebarang salah dan silap. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Invest for Me. You are TNM. You are the next millionaire. Jumpa lagi dan bye-bye.